Okey, untuk memulakan program kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan baca umum kita Al-Fatihah. Amin, 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 rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul beramai untuk taklimat berkaitan dengan variation on price ataupun syarat perubahan harga. Untuk memberkati majlis pada majlis untuk memulakan majlis dengan bacaan doa. Silakan, Fiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama membaca doa supaya program kita bagi ini jalan lancar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka qalikul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Tucurlilah rahmatmu dan rahimmu ke atas majlis pada pagi ini, majlis taklimat pelaksanaan syarat perubahan harga VOP yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'aha marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perhimpunan dan perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami dan mereka bersama kami kebinasaan dan jika kami dari rahmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Suraya Fiz Fazli. Okey, untuk pada pagi ini, pertamanya pihak CKUB ingin mengalu-alukan kedatangan dan penyertaan semua pihak, terutama yang berbahagia, Datuk KPKR kita, Datuk Engineer Zulkifli Sulaiman, dan sebelum untuk majlis perasmian nanti, sekejap lagi kita mohon juga pada para peserta untuk onkan kamera tuan-tuan dan offkan tuan-tuan punya mic, mute kan. Okey, untuk majlis pada pagi kita teruskan lagi dengan ucapan daripada yang berbahagia, Datuk KPKR, Datuk dan Engineer Zulkifli Sulaiman. Sebelum pada tu kami di pihak CKUB sekali mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk KPKR kerana telah berjaya mengemudi Nakoda Batera JKR selama setahun. Semoga untuk tahun-tahun yang ke depan ni Datuk KPKR dapat menjalankan tugas dengan lebih cemerlang, memandangkan kita tidak pernah lagi berada dalam situasi seperti sekarang. Dan seterusnya saya ingin mempersilakan dan menjemput Datuk KPKR, Datuk Engineer Haji Zulkifli Sulaiman untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program kita pada pagi ini. Silakan, Datuk. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya dah. Okey. Cuma itulah nak tahu berapa orang yang bersama kita pada pagi ini. Lebih kurang sebagai rekod. Tok, setakat ni 600 lebih, Tok. Alhamdulillah. So this is good lah. Because ialah bukan senang nak kumpulkan satu jumlah ramai. So alhamdulillah dengan dapat kemudahan ni yang canggih pada kali ini. Walaupun dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik, dapat kita kumpulkan tim kita seluruh negara daripada Sabah, Perlis sampai ke Johor. Betul? Ada berapa Sabah? PPK2.
Ada wakil daripada Sabah, PPK 2 Sabah. Alhamdulillah. Kalau nak tunggu nak kumpul fizikal pun tak tahu bila lagi. Okay, anyway, yang bahagia Datuk PKPKR Sektor Infra, Datuk Reza. Yang bahagia Datuk Ambali, TKP KR Sektor Bangunan. Yang bersama Dr. Lim, Pakanan Sikas. Yang menjalankan tugas TKP KR Sektor Pakar, Perapakanan, Perah Cawangan Negeri, Jujur-Jujurah, tuan-tuan dan puan yang bersekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertamanya saya mengucapkan syukur dapat kita mengadakan satu program yang saya rasa amat penting dan amat besar untuk diberi kepada kita semua regarding operational price. Walaupun dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 dapat kita usahakan satu sesi penerangan khas oleh pihak PKCKB pada pagi ini. This is satu usaha yang terbaik oleh pihak CKB. Tahniahlah sebab apa akhirnya kita sebagai peneraju, sebagai first man yang akan mengadaptasikan VOP. VOP is not something new. Benda yang pernah diguna sebelum ini, tapi telah diberhentikan waktu. Tapi atas sebab masalah kenaikan harga barang di pasaran berkaitan dengan pandemik COVID-19, kerajaan terpaksa memperkenalkan kembali VOP. Sememangnya memanglah kerajaan nampak berat initially untuk meluluskan VOP ni, because kesan ataupun impak daripada kenaikan ini yang mana akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Walaupun kerajaan kena bantu industri. Sebab di sebelah luar tu, di sebelah kontraktor, kalau saya boleh share juga, pada awal tahun ni pun, saya terima banyak komplain daripada pihak kontraktor tentang kenaikan harga barang yang amat mendadak. Contohnya besi. Jadi kalau kerajaan tak bantu, saya percaya dan saya yakin pembinaan tak dapat berjalan dengan lancar. Jadi walaupun saya sebut tadi, implikasi kewangan yang perlu ditanggung oleh pihak kerajaan, suka tak suka, government kena introduce balik VOP. Prinsipal dia sama aja. Apabila indeks itu meningkat, government akan bantu. Dalam masa sama, apabila indeks itu menurun, government akan menerima pampasan balik daripada pihak kontraktor. Itulah dulu, semasa perasaan dahulu, apabila government bayar, semua senyum. Tapi apabila kontraktor untuk membayar balik, semua lihat untuk bayar. Tapi alhamdulillah, semasa engagement pihak kita dengan pihak yang terlibat dan mereka telah berjanji, kan? Maknanya kalau positif, okeylah kita bayar. Kalau negatif, kontraktor kena bayar balik kepada kita. Jadi itulah, alhamdulillah keluar terangan oleh pihak PKCKB pada pagi ini. Saya mendengar sebab dah lama kita tinggal, cuba teliti terangan yang akan diberikan bagaimana untuk mengira kos yang terlibat dengan VOP ini. Kalau dahulu, kalau saya tak silap, ada 13 bahan yang diberi, cuma untuk kali ini ada 4 bahan. Kalau saya tak silap, yang pertama soal steel, nombor 2 soal krasheran, nombor 3 untuk MDI, copper, dan yang keempat untuk multi pipe. So, ini 4 perkara yang mereka bentuk VOP pada kali ini. Peruntukan VOP pada kali ini adalah bermula daripada 1 Januari 2021 dan akan berakhir 31 Disember 2021. Tapi saya difahamkan maknanya itu dah kontrak. Apa in detail tu akan dengar keterangan PKCKB tadi kelak. Tapi yang paling pentingnya pada pagi ini satu penerangan akan diberikan dan alhamdulillah pagi tadi saya telah pun tanda tangan SA PKI yang baru bersabit dengan VOP.
Dan saya dia cukup jelas untuk pihak perempuan untuk bujuk walaupun selepas diberi perangan oleh pihak PKSQB pada hari ini. Jadi saya berharap dengan perangan dan pelancaran SAKPKR berkait dengan VOP pada pagi ini, saya percaya dapat membantu pihak tuan-tuan dan puan especially yang involved dengan projek untuk menguruskan pembayaran VOP kepada pihak kontraktor dan diharapkan kerja pembinaan yang tersangkut sebab ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan pembinaan dapat membantu kontraktor dan projek boleh berjalan seperti biasa. Jadi suka tak suka kita kena bantu kontraktor untuk push the ekonomi. Kan? That's why saya selalu sebut tolong permudahkan kerja di tempat bina. Tolong bantu kontraktor. Boleh sebab bantu tu bukan bantu benda yang bukan. Bantu ke arah kebaikan. Itu berbeza tu. Supaya projek boleh berjalan lancar. Projek kita permudahkan prosesnya dan kontraktor dapat bayaran setiap kerja yang mereka siapkan. Jadi dengan VOP ini, seperti yang saya sebut tadi, diharap dapat meringankan beban yang dialami oleh pihak kontraktor sejak akhir tahun lepas sampai sekarang. So fully can push the economy of country. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan arah KPKR berkaitan VOP dan juga majlis penerangan berkaitan VOP pada pagi ini. Sekian, Wabillahi Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk KPKR, Datuk Haji Zulkifli Sulaiman. Okey, sebelum tu sebelum kita menyerahkan majlis kepada pengarah keadaan lokal CKUB untuk memulakan taklimat pagi ini saya sekali lagi ingin memaklumkan agar semasa penerangan nanti pihak tuan-tuan semua minta offkan kita punya mic. Dan untuk sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh mula bertanya. Cuma menggunakan kita ada satu chat tu untuk Q&A. Dekat dia punya belah bawah kanan kita punya komputer masing-masing. So tuan-tuan boleh type apa-apa soalan yang berkaitan dengan program kita pada pagi inilah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersila dan menjemput. Rusia. Ya. Kalau jemput PKSQB, boleh tak kita ambil gambar untuk kita semua pada pagi ini? Okey, masih tak? So dia first batch tak, satu batch tak kemak semua kan? Tak kemak semua. So boleh? Okey, siapa tu? Okey. Okey tu, saya mai tu. Semua senyum. Okey, senyum. Okey, semua senyum. Pakai mask. Okey. That's daya. Dah okey dah? Dah okey semua dah? Ready? Okey. Okey. Terima kasih tak? Okey, bala jemput Abra. Okey, untuk sebelum saya serahkan majlis kepada pengarah kanan CKUB, sekali lagi saya mohon tuan-tuannya tolong apa-apa pertanyaan menggunakan ruangan chat Q&A dan juga tuan-tuan tolong offkan tuan punya mic untuk ni. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput yang berbahagia pengarah kanan cawangan kontrak perubahan Surveyor Tuan Haji Amran bin Haji Muhammad Majid untuk menyampaikan pembentangan beliau pada pagi ini berkaitan dengan syarat-syarat perubahan harga seperti yang tadi melakukan telah ditandatangani oleh Datuk KPKR. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Musim Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia, yang berbahagia Datuk Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Infra, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan dan juga Dr. Engineer Lim Chia Ching yang menjalankan tugas Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pakar. Hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Yang Berdatuk telah memberi ruang pada CKUB
untuk membuat satu orang kata roadshow secara webinar lah berhubung dengan pelaksanaan syarat-syarat perubahan VOP dalam kontrak kerja yang akan yang telah pun diluluskan oleh MOF melalui PK 2.4 berdasarkan kelulusan dan cadangan daripada pihak Jabatan Kerja Raya, di mana pihak JKR telah melalui KPKR telah membentangkan satu kertas kerja pada YB Menteri Kanan Kerja Raya, dan alhamdulillah seterusnya telah diangkat kepada MOF setelah mendapat persetujuan daripada YB Menteri Kanan, dan alhamdulillah MOF pada dasarnya bersetuju, tetapi dia kata hanyalah melibatkan 5 bahan-bahan binaan dan juga melibatkan mana-mana projek yang sedang berjalan melalui 1 Januari 2021 dan sehinggalah SST surat cuti terima dikeluarkan pada 31 Disember 2021. Dengan perkataan lain, perkiraan VOP ini akan melangkaui tahun 2021 tetapi hanya bagi projek atau kontrak yang dibuat sehingga 31 Disember 2021. Semua yang telah dimaklumkan oleh Datuk KPKR tadi, benda ni bukanlah benda yang asing bagi kita, tetapi ada sedikit pindaan, dan saya dan rakan-rakan saya di CKUB kita akan membentangkan kaedah pengiraan dan juga special provision peruntukan khas, dan juga saya akan bincangkan satu kes yang telah diputuskan di mahkamah berhubung dengan VOP dan penambatan bersama di mana melibatkan projek JKR telah diputuskan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, iaitu Tadel Marine versus JKR Malaysia, di mana kes tersebut membincangkan keperluan VOP dan keperluan untuk menandatangani perjanjian tambahan dan bagaimanakah mutual termination agreement atau penambatan bersama yang telah disediakan oleh pihak JKR bersama dengan KPUU, Kementerian Kerja Raya. Izinkan saya untuk share slide. Okey, tujuan PK 2.4 yang telah diluluskan oleh kerajaan adalah untuk melaksanakan syarat perubahan harga atau VOP dalam kontrak melalui perusahaan khas YAB Perdana Menteri bagi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Ia dilaksanakan berikutan peningkatan ketara kos beberapa bahan-bahan binaan dan memastikan projek kerajaan tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. PK 2.4 ini bertujuan untuk memaklumkan syarat dan kaedah perkiraan VOP dalam kontrak kerja di mana pihak JKR telah pun bekerjasama dengan pihak MOF untuk mengeluarkan sekedar PK ini. Bagaimana? Dah sulap kot ni. Sebentar, ada sedikit masalah teknikal di sini. Okay. Latar belakang, kenakan bahan binaan ini adalah disebabkan oleh kesan pandemik COVID-19. JKR telah melaksanakan satu kajian berdasarkan syarat khas yang diluluskan oleh Jabatan Perakan Malaysia ataupun DOSM, DOSM. Hasil kajian menunjukkan terdapat kenaikan kepada indeks kos bahan binaan, bangunan dan juga harga unit purata bagi bahan-bahan binaan. Inilah dia 5 bahan binaan yang tertaluk yang dicadangkan oleh JKR dan telah diluluskan oleh pihak MOF, iaitu untuk kerja-kerja kontrak konvensional, kontrak kerja bangunan, besi tertulang, kontrak kerja kejuruteraan awam, besi tertulang, crusheran, mild steel pipe atau pipe air dan pipe pemotongan, dan untuk kerja mechanical dan electrical adalah copper. Kaedah pengiraan perubahan kerja yang perubahan harga buat ni dah kacau.
diberikan kepada kontrak secara konvensional saja adalah bagi projek yang sedang berjalan pada Januari 2021 sehinggalah bagi projek yang di mana SST dikeluarkan pada 31 Disember 2021. Ya. Maksudnya kita akan buat perkiraan tu melangkaui 31 Disember 2021. Dan syarat perubahan kerja secara konvensional termasuklah kerja binaan bangunan, kerja kejuruteraan awam dan kerja mekanikal dan elektrikal dengan memastikan kuantiti bahan dan nilai kerja setiap bulan yang digunakan sebagai asas pengiraan perubahan harga merupakan kuantiti dan nilai yang tepat. Ya. Maksudnya kita akan bincangkan macam mana kita nak buat dua perkara, sama ada bagi projek sedia ada, sama ada kita nak buat perjanjian tambahan di mana kita akan masukkan special provision dan juga kuantiti maksimum, ya, dan juga asas harga, basic price index. Dan bagi kontrak sedia, kontrak yang baru kita nak buat dokumen kontrak, ya, walaupun SST telah dikeluarkan tapi kita boleh buat dokumen kontrak adalah kita masukkan addendum di mana sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk KPKR, SA KPKR telah pun ditandatangani pagi ini. Okey, kaedah pelaksanaan syarat perubahan kerja, VOP, sorry. Projek dalam pembinaan dan projek baru ada dua kaedah, dua kategori. So projek dalam pembinaan kita perlu melaksanakan perjanjian tambahan. Di pihak CKB kita telah pun hantar draft kita kepada KPU dan insya-Allah KPU akan come back to us. Kita akan berdasarkan draft yang telah kita laksanakan masa kita buat SPP 3008 tempoh yang sebelum ni lah, ya. Untuk kerja binaan bangunan konvensional, hanya projek konvensional, sediakan perjanjian tambahan seperti lampiran DK 2021. InsyaAllah kita akan kemukakan pada semua orang. Lengkapkan special provision di lampiran tersebut. Yang ini penting tuan-tuan, ya. Bahagian 3 ni, lengkapkan Appendix A, kuantiti maksimum besi bertertulang mengikut saiz yang telah dan akan dibekalkan pada atau selepas 1 Januari. Maksudnya kita kena, katalah projek itu dah berjalan semenjak tahun lepas, kuantiti yang telah digunakan tidak boleh ambil kira, tapi kuantiti yang ambil kira adalah mulai 1 Januari 2021. Sehinggalah siap. Sehinggalah siap, ya tuan-tuan, sehingga siap. Jadi hal ni kita kena go back to the drawings yang kita bincang dengan kontraktor, what's the maximum quantity. Isikan harga unit asas bagi bahan binaan pada Disember 2020 atau semasa tender ditutup atau dirundingkan yang mana terkemudian. Jadi projek-projek rundingan terus yang konvensional, masa kita runding tu, bila kita mendapatkan perundingan tersebut, itulah bulan untuk basic unit price berdasarkan syarat khas, ya. Dan untuk kerja M&E ada dua cara. Satu, M&E tersendiri atau M&E sebagai sebahagian sebagai NSC lah ataupun sebagai package dalam kontrak binaan utama. Lengkapkan special provision untuk lampiran C, M&E, K-L ni, dan lengkapkan indeks asas dan recovery factor pada Disember 2020 atau semasa tender ditutup dirunding yang mana terkemudian indeks asas dari saran khas 3 dan recovery factor dari SA KPKR yang telah dikeluarkan lah. Maksudnya apa tuan-tuan untuk M&E ni tuan-tuan? Kalau kita baca yang untuk SPP yang PK 2.4 atau melalui SA KPKR ni pun, M&E saja yang ada indeks. Ya, M&E ada indeks. Dulu projek bangunan ada indeks. Sekarang projek bangunan hanya menggunakan reinforcement bar, jadi kita guna basic unit price. Tetapi M&E kita ada recovery factor kerana kita menggunakan indeks. Ya. Recovery factor tu ada dinyatakan dalam SA KPKR. Dalam PK 2.4 tak ada. Kalau masa kita bincang dengan MMF, dia kata dia suruh kita yang tetapkan. So kita rujuk kepada DOSEM punya siaran khas DOSEM, kita dah tetapkan. Ya. Untuk kerja-kerja kejuruteraan awam secara konvensional, kita sediakan perjalanan tambahan, ya, sebagaimana lampiran DK ni, dan lengkapkan special provision yang kita bincang kerja bangunan tadi, dan lengkapkan kuantiti maksima atau maksimum bagi besi tertulang, crush aggregate dan mild steel pipe yang telah dan akan dibekalkan pada atau selepas Januari. Yang dibekalkan pada atau selepas Januari. I think ini senang kot kita boleh trace back lah daripada kita punya
material on site dan sebagainya, kita boleh trace back. Ya. Tapi sampailah kita unjurkan sampai projek itu siap. Kita unjurkan sampai projek itu siap. Isikan harga unit asas bagi bahan binaan pada Disember 2020, ya, Disember 2020 ya untuk unit asas tu, dan semasa tender ditutup atau dirunding, yang mana terkemudian. Ini penting tuan-tuan, because saya ada satu kes di Mahkamah Tinggi Terengganu, kita buat dengan cawangan jalan sebelum raya tu, iaitu rancangan kita Sungai Berhad dengan JK Terengganu. Dia kata projek ni dirundingkan. Jadi kenapa JKA Terengganu bubuh indeks tu pada tarikh dirundingkan? Kerana kenapa tidak pada tarikh dia submit dia punya tawaran pada kerajaan Malaysia? So alhamdulillah lah kita manage to convince masa mediation tersebut memang tarikh yang dirundingkan. So penting tuan-tuan, saya mohon SO semua, tarikh kita rundingkan bila. Jika kerja MNE sebahagian dari skop kerja, lengkapkan secara provision, special provision, lengkapkan indeks asas dari recovery factor. Kita akan go deeper on this one, MNE ni, recovery factor tu, kerana MNE yang ada, sahaja yang ada indeks. Untuk kerja-kerja bangunan dan kerja-kerja jalan, kejuruteraan awam tidak ada. Itu untuk projek dalam pembinaan. Untuk projek baru pula, kalau kita tengok sini, ya, projek baru, special provision kita kena masukkan, ya, dan jangan deletekan klausa untuk fluctuation of price tu. Kan dalam syarat kontrak kita ada klausa fluctuation of price tu, jangan deletekan. Sekarang kita deletekan kan? Sekarang tolong jangan deletekan. Lekapkan Appendix A, kuantiti maksima besi bertertulang mengikut sas yang akan dibekalkan. Isikan harga unit asas bagi bahan binaan semasa harga tender ditutup atau dirundingkan. Bila kita mutamatkan rundingan kita, macam biasa tadi, MNE ni macam biasa, special provision kita kena masukkan. Meski kalau kita rasa dia ada NSC ataupun sebagai package deal. Sama ada NSC atau package deal, kena masukkan special provision for MNE ni. Begitu juga untuk kejuruteraan awam, sama juga. Kita ada special provision, masukkan. Dan kuantiti maksima besi tertulang, crush aggregate dan mild steel kita perlu tentukan di lampiran Appendix A dan B. Isikan harga unit asas bagi bahan binaan semasa harga ditutup atau dirundingkan yang mana terkemudian. Fikir dia terkemudian. Jika kerja MNE sebahagian dari skop kerja, lengkapkan macam biasa special provision untuk kerja-kerja SME, MNE dan isikan recovery factor. Tuan-tuan kena faham kenapa kita ada recovery factor, tuan-tuan. Kerana DOSM, dia telah buat kajian, kalau untuk copper ni, dia deemkan how many percent of the overall MNE punya works. Itu deeming provision dia, yang disifatkan di atas kajian di kajian DOSM. Jadi, kita akan dapat indeks tersebut sekaligus, tapi kita kena recovery factor because kita gunakan nilai kerja yang dilaksanakan. Jadi nilai kerja dilaksanakan untuk kerja MNE hanya certain portion saja yang tertakluk pada VOP, iaitu recovery factor. Itu dia buat kajian DOSM. Okey, macam mana kita nak buat kaedah pengiraan perubahan harga binaan adalah berdasarkan skop kerja tersendiri. Saya rujuk kerja bangunan terlebih dahulu. Berasaskan kepada harga unit bagi besi bertertulang tertakluk kepada kuantiti maksimum yang ditetapkan dan diterbitkan melalui siaran khas yang dikeluarkan oleh DOSM, Jabatan Perakaan Malaysia. Okey, macam biasa, kita rujuk lampiran A untuk konvensional yang baru ataupun lampiran B untuk konvensional yang sedang dalam masa pembinaan. Okey, masukkan peruntukan khas pada syarat kontrak ke dalam dokumen tender bagi tujuan penyeragaman, dokumen tender, dokumen kontrak, dokumen tender, dokumen kontrak. Nilai diambil bagi nilai kerja pembina. Kita akan bincangkan apa maksud nilai kerja pembina, builders work ini. Kerja membaiki, macam biasa, macam dulu juga, kerja membaiki, mengubah suai dan meroboh bangunan tidak layak diberi perubahan kerja. Pasal apa? Dia punya skop tu, dia punya harga tu berbeza kadar harga dia. Different. Dan dengan itu DOSM telah mencadangkan kerja membaiki, mengubah suai dan meroboh bangunan tidak layak diberi perubahan harga ni, POP. Untuk kerja kejuruteraan awam pula, kita akan gunakan harga unit price yang ditetapkan, diterbitkan oleh DOSM bagi besi bertertulang,
crush aggregate, crusher run, dan mild steel pipe bagi pipe air dan pipe pembutungan yang diterbitkan melalui siaran khas. Ya, untuk makluman tuan-tuan, yang mild steel pipe ni adalah perbincangan antara Dr. KP dengan KSU Kasar lah. Dia masukkan, dan alhamdulillah pihak MF telah lulus cadangan melalui Jabatan Kerjaya lah, cadangan Jabatan Kerjaya. Untuk laporan B ni macam biasa kita dah mention tadi, untuk bagi kontrak secara konvensional yang baru, untuk laporan B untuk konvensional yang masih dalam pembinaan. Dan mohon masukkan peruntukan khas syarat kontrak ke dalam dokumen kontrak atau dokumen tender bagi tujuan penyeragamaan. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah SST dah keluar tapi dokumen kontrak belum buat lagi, kalau kontraktor bersetuju nak masuk VOP ni, masukkan special provision ya. Kalau kontraktor bersetuju. Tapi kita kena telus pada kontraktor lah, kita explain PK 2.4 dah keluar. Kalau you setuju, kami nak masukkan dalam dokumen kontrak walaupun dalam dokumen tender terdahulu tak ada. Explain kat dia. Untuk kerja-kerja MNE pun sama juga. Kita ada lampiran CMNE ya, untuk konvensional yang baru, dan juga CMNE L tu lama lah bagi kontrak sejarah konvensional yang masih dalam pembinaan. Memasukkan peruntukan khas kepada syarat kontrak ke dalam dokumen tender atau kontrak bagi tujuan penyeragaman ya. Again. Tak dengar. Okey, saya teruskan. Okey, kita buat kaedah dan contoh pengiraan seperti bawah ya. Ini kita ambil kerja bangunan, kerja kejuruteraan awam dulu. Kita ambil lah contoh bahan binaan besi bertertulang. Bahan binaan besi bertertulang, crush aggregate atau crusher run. Ya, langkah 1 kaedah pengiraan. Tentukan harga transaksi A. Rujuk jadual 1 dalam syarat khas Jabatan Perangkaan pada bulan tender ditutup. Yang kita bincang tadi lah ya. Tender ditutup atau rundingan tu tarikh rundingan dimutamatkan. Itu rujuk. Itu dapat A lah, harga transaksi asas A. Langkah 2, tentukan harga transaksi semasa, current price. Masa katalah kita buat penilaian adalah katalah bulan Ogos, kita ambil bulan Ogos. Kita kena rujuk, minta kontraktor submit pada kita resit pembayaran dan harga yang boleh diambil kira adalah tidak melebihi daripada perbezaan di antara harga transaksi asas dan harga yang dikeluarkan dalam jadual 1 dalam siaran khas untuk bulan semasa penghantaran bahan dibuat. Maksudnya kita kena bandingkan dengan resit dia, kita rujuk harga semasa yang dalam Jabatan Perangkaan, kita bandingkan. Kalau lebih, kita hanya guna yang Jabatan Perangkaan punya. Kalau kurang, kita guna harga dalam resit. Ya, macam itu. Tapi tak boleh lebih daripada harga asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan. Dan tentukan kuantiti bahan, yang kuantiti bahan ini dimasukkan yang dihantar ke tapak bina setiap bulan tertakluk kepada kuantiti maksima dalam kontrak, dan selagi mana kuantiti tersebut masih lagi dalam lingkungan kuantiti maksima, tak melebihi maksima, dan juga dalam skop projek asal. Ya. Dan kita hanya guna kuantiti maksima. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada supplementary agreement dan sebagainya, kuantiti maksima ni boleh semak semula, ditambah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada supplementary agreement di mana skop asalnya kekal, maka kuantiti maksimum kekal sebagaimana yang telah dalam special provision tersebut. Pengiraan di BOP ni macam biasa tuan-tuan, kita pun just revision. B tolak A tu, B adalah harga transaksi semasa, ya, B tolak A, harga transaksi semasa, kali C, kuantiti bulanan yang dihantar oleh kontraktor. Kita ambil contoh perkiraan, katalah kita rujuk di DOSEM punya Jabatan Perangkaan punya siaran khas DOSEM. Harga transaksi asas adalah A 2578.38 metrik tan, dan kalau kita rujuk harga transaksi semasa pada bulan Mei 2021 is 2889.30, dan kuantiti besi untuk bulan itu ada 1000 metrik tan, maka perkiraannya adalah 2889 ya, 0.30 tolak 2578.38 kali 1000 ya,
1000 tu ada bahan-bahan binaan yang telah kuantiti yang telah dihantar di tapak, dan kita akan dapati VOP-nya lah 310,920.00. Kalau kenaikan harga berlaku lah. Ni kalau kenaikan. Kalau penurunan harga, kami tak tunjuk dalam contoh ni tuan-tuan. Ya. Kami tak tunjukkan, kan kontroversi pula. Ini dalam keadaan kenaikan harga. Begitu juga untuk mild steel pipe. Ya, mild steel pipe ni pula ada perbezaan ni tuan-tuan. Dia masih menggunakan basic unit price dan current unit price, tapi membezakan dia ada satu elemen dipanggil faktor pelarasan. Kenapa ada faktor pelarasan tuan-tuan? Kerana faktor pelarasan ni kita ambil daripada DOSEM juga tuan-tuan. Kita ambil daripada DOSEM juga. Faktor pelarasan ni perlu diadakan kerana DOSEM ataupun Jabatan Perarakan hanya menerbitkan harga asas untuk saiz bersaiz diameter 300 mm diameter sahaja. Maksudnya kalaulah kita ambil kira dia bekal 200 mm diameter, kita kena guna pelarasan, faktor pelarasan untuk melaraskan ke bawah. Kalau dia bagi 1000 mm diameter, kita kena pakai faktor pelarasan ke atas. Itu sebab for pipe ni kita ada faktor pelarasan. Pasal DOSEM hanya keluar satu saiz saja tuan-tuan, iaitu 300 mm diameter. Okey, kita langkah pertama, rujuk jadual 3 dalam siaran khas Jabatan Perangkaan Malaysia pada bulan tender ditutup. Hanya harga asas untuk saiz 300 mm diameter sahaja diterbitkan oleh DOSEM dan faktor pelarasan diberi untuk saiz pipe yang lain. Dia adalah saiz-saiz pipe dia, tuan-tuan boleh rujuk kat siaran khas tersebut. Bagi contoh pengiraan ini, saiz 1000 yang digunakan dan faktor pelarasan adalah 4.25. Maknanya lagi tinggi. Senarai yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSEM telah disifatkan dalam kontrak sebagai bahan asas yang biasa digunakan dalam satu projek. Kalau tuan-tuan baca special provision tuan-tuan, dia kata is deemed to be part and parcel of the construction works. That's why dia kata macam ni. Langkah kedua, tentukan harga transaksi semasa mild steel pipe 300 mm yang telah diterbitkan oleh DOSEM untuk B berdasarkan resit pembayaran kontraktor yang harga boleh diambil kira adalah tidak melebihi macam biasa tadi daripada perbezaan di antara harga transaksi asas dan harga yang dikeluarkan dalam siaran khas 1 untuk bulan semasa penghantaran bahan di tapak bina. Dan akhirnya tentukan kuantiti C, iaitu kuantiti yang dihantarkan pada bulan tersebut tertakluk kepada kuantiti maksima secara terkumpul dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pengiraan VOP adalah seperti berikut. Formula dia macam biasa macam kita bincangkan. B tolak A, perbezaan tersebut, harga unit price tadi, kita kena kalikan dengan faktor pelarasan. Kita kena kalikan faktor pelarasan yang telah diterbitkan oleh DOSEM dan kita kalikan dengan kuantiti bahan binaan yang telah dibekalkan pada bulan tersebut. Contoh perkiraan tuan-tuan, kita rujuk di sebelah tu contoh perkiraan. Kita nota kita dah masuk minta maaf mungkin tak explain tadi, nota dah kita masuk dalam kat chat group tadi dalam JCloud tuan-tuan boleh download sekarang kalau siapa yang tak ada nota memang dah ada tuan-tuan masuk yang chatnya ni, chat group tadi, chatnya ruangan chat dalam Webex ni, tuan-tuan boleh download nota tersebut. So kita nak hantar pada 1000 orang tu kita tak sempat lah, jadi kita buat dalam chat group Contoh perkiraan adalah 1000 mm mild steel pipe. Harga transaksi asas adalah RM284. Contoh dia Januari 2021. Untuk Mei 2021 adalah RM324. Mild steel pipe adalah 1000 mm diameter, lebih tinggi daripada 300 mm diameter. Faktor pelarasan menurut DOSEM adalah 4.25 mengikut saiz pipe dan jenis pipe. Kuantiti adalah yang telah dibekalkan pada bulan tersebut. Kita tengok dia punya perkiraan dia. 324 tolak 284 kali 4.25, itulah dia punya perbezaan dan faktor pelarasan, kalilah kuantiti 100 meter, jadi 17,000. Ini orang kata adalah sikit feel good lah untuk kontraktor tuan-tuan. Okey, untuk pula kita ambil untuk kerja-kerja mechanical. Mechanical ni saya mohon maaf lah pada PKCE. Letih sikit pasal kita ada satu lagi yang saya kena explain kat tuan-tuan macam mana kita nak buat
pelarasan tersebut. Macam kita buat pelarasan tersebut. So PKCKE dan PKCKM ni kalau ada masalah boleh jumpa CKUB lah. Ini a bit complicated sikit. Pasal dia guna indeks. Indeks ni I think dulu bayangan bangunan kita buat indeks tapi kita ada pelarasan indeks tersebut. Sebelum final account dibuat. Kita akan explain kemudian. Langkah pertama untuk kerja-kerja mechanical, electrical, katalah kita ambil komponen pendawaian. Langkah satu, tentukan nilai kerja bulanan komponen pendawaian dalam konduit per unit A. Rujukan secara kualiti bagi komponen pendawaian kerja siap di tapak bina. Tentukan recovery factor bagi komponen pendawaian. Kita kena rujuk appendix A tersebut. List of relevant components, recovery factor and base indices subjected to price VOP in accordance with the special provision to the condition of contract. Dan recovery factor ni ada. Memang diterbitkan dalam dosem dan kita telah nyatakan dalam SA KPKR juga. Tentukan indeks asas, base index, dan tentukan indeks semasa, current index D. Tentukan fluctuation factor. Macam mana kita nak buat fluctuation factor ni? Adalah recovery factor kali indeks semasa tolak indeks asas, divide by indeks semasa, you get the nisbah perbezaan dia, dan you kali recovery factor yang telah ditetapkan oleh dosen. Kita ambil satu contoh tuan-tuan. Contohnya, perkiraannya, katalah kerja bulanan adalah 30,000, recovery factor 0.5, indeks asas adalah 101.4 untuk contoh Januari 2021, indeks semasa 106.5 contoh Mei 2021, fluctuation factor kita dah tahu 0.5, jadi 0.5 times perbezaan antara dua indeks tersebut, divide by indeks asas 101.4, inilah dia fluctuation factor is 0.0251. Jadi VOP memandangkan kerja bulanan adalah 30,000, jadi VOP 30,000 times 0.0251 ataupun RM753. Ini contohlah untuk kerja-kerja electrical. Satu lagi contoh kita boleh rujuk juga adalah untuk komponen VRV sistem indoor. Jadi kita ambil ni VRV sistem indoor ni, tentukan langkah pertama, tentukan nilai kerja bulanan item VRV sistem indoor dan rujuk summary of price secara kualiti untuk item tersebut. Tentukan recovery factor B dalam untuk item VRV system dan tentukan indeks asas C dan tentukan indeks semasa untuk bahan tersebut untuk kerja-kerja M&E dan tentukan fluctuation factor yang kita dah baca tadi, recovery factor times indeks semasa tolak indeks asas dibagikan dengan indeks asas. Jadi untuk sebagai satu contoh perkiraan di sebelah tu nilai kerja bulanan katalah 150,000. Ya sabar tuan-tuan, saya tahu you tak happy sangat ni, perkara complicated, sabar je tuan-tuan. Nilai kerja bulanan 150,000, recovery factor 0.85, indeks asal adalah 100, indeks semasa pun 100. Jadi fluctuation factor is 0.85 times 0 lah. Jadi VOP pada bulan tersebut tiada VOP. 0 juga. Okey. Dan akhir sekali, ini saya rasa M&E tak pernah buat. Soalnya kami bagi kerja bangunan yang buat ni. Tapi memandangkan M&E saja yang copper saja guna indeks, yang kejuruteraan dan kerja bangunan guna harga unit price, you akan ada untuk pelarasan VOP masa kita nak tutup akaun. So kalau ada masalah CKM dan CKA ada masalah, boleh rujuk CKUB. Apa yang berlaku, tujuan formula ni tuan-tuan, L equivalent to F times M over E ni sebenarnya mudah yang nak faham. Ni bit complicated, it's very simple. Semasa kerja-kerja pembinaan akan ada kerja-kerja VO yang kita tak dapat mutamatkan nilai tersebut tapi telah dilaksanakan dalam tempoh bulan tersebut. Mungkin kita dapat selesaikan dalam tempoh penutupan akaun atau remeasurement yang tidak dapat kita mutamatkan dalam tempoh penilaian VOP semasa tapi kita mutamatkan dalam tempoh nak tutup akaun. Jadi ada nilai-nilai yang tak di-capture, yang tidak ada yang dikira. Jadi this formula sebenarnya adalah untuk kita capture nilai-nilai bagi kerja untuk kita
tambahkan lagi VOP. Nampak complicated tapi sebenarnya simple. Simple lah. I introduce you the formula. L adalah baki bayaran VOP yang masih belum dibuat kepada kontraktor dalam tempoh untuk penutupan akaun. F adalah baki nilai kerja belum dibayar atau yang belum diambil kira dalam VOP. M, VOP yang telah dibayar sebelum ni. Sebelum sampai CPC tu. Ya, VOP yang telah bayar sampai sehingga CPC. E, jumlah kerja yang telah diambil kira sampai VOP sheet yang terakhir. Ya, sebelum kita nak tutup akaun. Jadi apa sebenarnya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lihat formula ni adalah nisbah saja. Kat dapat F times MOVE ni sebenarnya F adalah baki nilai kerja di bawah yang belum dibayar, ambil kira. Sebenarnya perbezaan M dengan E sebenarnya. Ya. M ni VOP yang telah dibayar untuk nilai jumlah nilai kerja yang telah diambil kira, E. So nisbah M over E times F. I ambil contoh tuan-tuan. Contoh. Just a simple contoh. Don't worry so much this one. You can come and see us. Pihak CKM. Katalah contoh kita dapati kontrak yang terlaras masuk APK, PHK daripada 2625 tolak 320,000 jadi 2.3 million. Ya, 2.3 million kat sini. 2.3 million. Ya. Jadi kalau kita tolak, kita kena buat ni calculation ni, waste calculation kita. Kita tolak all this item iaitu kerja prelim memang tak tertaluk pada VOP, yang actual PC Prof Sam yang tak tertaluk pada VOP, dan juga kerja-kerja ubah suai yang tak tertaluk pada VOP. Jadi this value 472,794 ni memang tak tertaluk pada VOP kerana dia memang di luar daripada indeks tersebut. Jadi kita dapati yang tertaluk pada VOP adalah 1.8322,205.60. Ya, mana ni yang tertaluk. Kalau kita ambil kita punya all interim payment kita, nilai yang kita ambil kira untuk VOP sebelum kita last payment tu adalah 1519230. Maksudnya ada lagi 312,000 di mana kontraktor punya kerja kita tak nilai VOP untuk dia. Disebabkan masa itu BO tak sempat dimutamatkan, provisional sum ataupun remeasurement. These ada item yang tak kita ambil kira. Jadi kita nak ambil kira untuk tolong kontraktor, ya, 312,000 ni. Jadi 312,000 yang kita tak ambil kira lagi. 33,000 ni VOP yang telah kita bayar sebelum last payment tu. Yang telah kita ambil kira, divide by 159,230.00 yang nilai kerja yang telah kita ambil kira untuk VOP untuk 33,000 ni tadi. So, value yang kita tak ambil kira adalah RM6,800.40. So maksudnya the final VOP is 39,857.40. It's not complicated. It's very simple. Dia nak kata nisbah nilai VOP yang telah diberikan bayar sebelum ni berapa, bahagi dengan nilai VOP kerja yang telah diambil kira untuk VOP kali baki kerja yang belum diambil VOP. So nisbah aja. Ya. So okay, pihak MNE can come and see us anytime lah, ya. Please come and see us. Okay. Saya akan juga buat penetapan indeks kos harga unit asas ni yang kita dah bincangkan tadi. I think just reiterating benda yang sama aja, tampilan tersebut dalam SAKPKR. Dan dalam PK 2.4 juga dia kata SO hendaklah membuat bayaran 2 kali sebulan untuk membantu kontraktor mendapat cash flow. Ini bukan cadangan JKR tapi ini daripada pihak MF sendiri. Dia kata bayaran kemajuan interim hendaklah dibuat lebih kerap iaitu 2 kali sebulan. 2 payment lah. Ya. Hal ini adalah untuk memastikan projek kerajaan yang dilaksanakan tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. Nah, penambatan bersama ini pun ada juga dulu dalam SPP 3 2008. Macam SPP 3 2008 juga, dia tidak nyatakan dengan jelas prosedurnya. Macam 3 2008 dia senyap juga. Tapi amalan kita for 3 2008, kita masuk jawatankuasa, dalam kes ni CCP lah, dan kita perlu menjadikan perjanjian penambatan bersama. Di mana saya akan bincangkan dalam satu kes dan kita pun ada contoh yang kita buat masa dengan PU terdahulu lah. Ya. Okey.
kontraktor boleh kontrak boleh ditamatkan secara persetujuan bersama atau atas permintaan kontraktor memandangkan kontraktor masih tidak mampu walaupun selepas VOP diberikan, kemudahan VOP diberikan. Untuk kontrak M&E lantikan secara NSC dalam pembinaan, mereka boleh meneruskan pelaksanaan perubahan kerja bagi komponen M&E walaupun kontraktor utama tidak bersetuju. Katalah masa kita nak buat dokumen kontrak yang baru ni, kontraktor tak nak yang sedang berjalan lah, kontraktor tak nak sign untuk VOP, untuk supplementary agreement. Tapi kalau NSC M&E nak, boleh, tak ada masalah. Tapi kena masuk dalam kontrak utama dan dalam kontrak NSC. Dua-dua kena ada. Sebab kita tak ada kontrak dengan NSC, kita hanya ada kontrak dengan kontraktor utama. Jadi komponen M&E itu kena masuk dalam kontrak utama dan juga dalam NSC. Subkontraktor NSC masih M&E perlu menandatangani perjanjian tambahan sebagai syarat yang ditetapkan. Namun begitu, NSC masih tertaluk pada syarat kontrak utama sedia ada. Ya. Jadi, mana yang saya maklumkan tadi, tarikh perkeliling berkuat kuasa sehingga 31 Disember ni, maksudnya bagi SST yang dikeluarkan pada atau sebelum 31 Disember 2021, dia masih boleh menggunakan kemudahan VOP. Dengan perkataan lain, perkiraan VOP melangkaui 31 Disember 2021. Itu saja. Saya mohon izin untuk kita merujuk pada satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi berdasarkan SPP 328 berhubung dengan VOP dan juga melibatkan projek JKI itu di LPT, Lebuh Raya Pantai Timur. Klausa 30 ni tuan-tuan. Jadi untuk projek baru ni, klausa 30 jangan, dokumen kontrak baru ni jangan batalkan. Tolong jangan batalkan klausa 30 ni. In accordance with the special provision to the condition of contract for fluctuation of price as contained in appendix, if applicable, the amount payable by the government to the contractor upon the issue by the SO of an interim certificate under clause 28 hereof shall be increased or decreased. Itu masalah dia. Increase or decrease accordingly. The net total of any such increases or decreases shall be given effect to in determining the contract sum. Maknanya very clear. Dia increase or decrease. Satu lagi you kena faham. Dalam penghakiman ni kita akan dapati VOP is a contractual issue. I will explain to you apa maksudnya contractual issue kemudian. It's a contractual issue. It's not a market issue. Bukan isu pasaran, but it's a contractual issue. And then we have also clause 13.6. Notwithstanding the above, in the event that the contract is terminated under clause 51, the P-bond or balance thereof shall be forfeited. Dalam yang SPP 328 kita hanya forfeit 50% kerana permintaan daripada pihak kontraktor. Permintaan pihak kontraktor 50%. Okay, now let's go at this case. Saya mohon tuan-tuan just remind ourselves pasal banyak-banyak SO kat luar tu, you have to be very mindful of this case. Tadul Marine, ini case ni sebenarnya dimutamatkan di arbitration. Tapi masa ini kita telah menuntut buat pelaksanaan dia. Kerana dia enggan menandatangani perjanjian tambahan kerana dia tidak setuju. Dia kata bilangan bahan binaan itu terlampau sedikit, dia nak suruh kita tambah lagi. Satu. Yang keduanya, hujahan dia di mahkamah, penerbitan indeks atau basic unit price oleh DOSEM tidak menggambarkan keadaan sebenar di pasaran. Kerana dia kena bayar transportation cost dan sebagainya. Kita punya ni hanya based on X factory saja. So dia tak puas hati. Kita rujuk kes ni tuan-tuan. Tadul Marine versus Kerajaan Malaysia in 2010. Dalam kes ni plaintiff adalah kontraktor yang mengikat satu kontrak binaan jalan raya di LPT, Lebuh Raya Pantai Timur, yang merupakan bajikan bagi proyek tersebut. JKR lah. Harga kontrak asal ada RM69 million. Tempoh penyiapan adalah sebelum atau pada tarikh 11/12/2009. Kita bagi 3 EOT dan kita lanjutkan sehingga 11 Mac 2010. Kontraktor telah mendepositkan 2 jenis bond, iaitu advance payment bond and performance bond. Bond pelaksanaan sebanyak 8.4 million. Wang pendahuluan pada 10 juta. Menilai 10 juta pada 7/7/2007.
Kontraktor dalam hal telah memohon satu perintah injunksi interlocutory. Maksudnya injunksi interlocutory ini is a temporary injunction sehingga satu keputusan dibuat. Satu penghakiman dibuat. So interlocutory injunction. Untuk majikan tidak melepaskan wang yang diterima daripada dua jaminan bond daripada BRMB, Bank Bumi Putra, dan sebaliknya menyimpan bagi pihak kontraktor. Jadi kita kena jadi simpan duit dia lah. Kita tak boleh masuk dalam hasil lah. Simpan aja. Berdasarkan kepada fakta kes, majikan telah menamatkan pengambilan kerja kontraktor melalui suratnya bertarikh 11/5/2010. So JK terminated on 11 of May 2010. Berdasarkan kandungan surat tersebut, dapati kontraktor telah menggantung kemajuan kerja semenjak bulan Oktober 2009. Nearly a year kontraktor dapat kerja. Seterusnya surat itu telah surat itu menyatakan bahawa kerja telah disiapkan pada tarikh 11 bulan 3 adalah hanya 35.40% sahaja. Kontraktor kemudiannya telah mencabar penamatan oleh JKR melalui suratnya bertarikh 14 bulan Mei 2010. Dan dalam hal itu surat itu telah menyatakan rujukan petikan dibuat kepada timbang tara. Menurut klausa 53 syarat kontrak, ia antara lain menyatakan bahawa klausa VOP ini adalah syarat kontrak untuk 5 bahan-bahan binaan untuk kejutan awam. 5 bahan-bahan binaan iaitu simen, besi, diesel, minyak dan bitumen. Tertakluk kepada klausa tersebut. Kontraktor mendakwa bahawa kelewatan dalam penyiapan projek adalah disebabkan kenaikan harga bahan-bahan binaan. Kontraktor juga mendakwa kenaikan bahan-bahan binaan tersebut juga telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia melalui SPP 328 di mana bilangan bahan-bahan binaan ditambah. Maksudnya, kalaulah bahan-bahan yang SPP 328 dikeluarkan, menunjukkan Kerajaan Malaysia sendiri mengakui kelewatan adalah disebabkan kenaikan bahan-bahan binaan. Tambah lagi, Kerajaan Malaysia telah menambah lagi bilangan bahan-bahan binaan yang tertakluk pada VOP. Maknanya, you cannot terminate me lah. So, kelewatan is because kenaikan bahan-bahan binaan. Kontraktor dalam hal ini mendakwa bahawa SPP tersebut mensyaratkan bahawa penambahan bahan-bahan binaan hanya berkuat kuasa pada 1 Januari 2008. Untuk tujuan tersebut, satu perjanjian tambahan telah disediakan oleh majikan. Antara lain perjanjian tambahan tersebut menyatakan bahawa sekiranya penambahan bahan-bahan tersebut masih tidak dapat membantu kontraktor untuk menyelesaikan kerja, maka kontraktor boleh memohon untuk menamatkan kontrak secara bersama. Malangnya, kontraktor enggan menandatangani perjanjian tambahan tersebut berhubung dengan permohonan untuk mendapat perintah injunksi interlocutory berhubung dengan tuntutan kedua-dua jaminan bond. Kontraktor mendakwa tindakan majikan adalah satu tindakan yang tidak berhati perut, unconscionable conduct. Namun demikian, Mahkamah Tinggi setelah meneliti fakta kes tidak bersetuju dengan hujahan kontraktor bahawa tindakan majikan menuntut performance bond kedua-dua bond tersebut adalah satu tindakan yang tidak berhati perut. Ini adalah kerana tidak terbukti wujudnya satu niat yang tidak baik ataupun malafide di pihak majikan iaitu JKR apabila membuat tuntutan kedua-dua jaminan bond tersebut. Seterusnya, Mahkamah memutuskan isu berhubung dengan turun naik VOP adalah sebenarnya satu isu peruntukan kontrak. Be very careful tuan-tuan. VOP Jabatan Perangkaan, kalau kedua-dua belah pihak dah sign, dia adalah tertakluk pada penerbitan Jabatan Perangkaan. Dia tidak semestinya melambang kenaikan apa yang berlaku di pasaran di luar sana. Tetapi terhad kepada indeks ataupun siaran khas yang dikeluarkan oleh DOSEM. Inilah kerana dua-dua belah pihak telah pun bersetuju bahawa turun naik harga bahan-bahan binaan ketika pada asalnya hanya tertakluk pada 5 bahan-bahan binaan sahaja. Mahkamah Tinggi mendapati di atas rayuan daripada pelbagai pihak, yang sekarang inilah pelbagai pihak, JKR atau Kerajaan Malaysia telah membuat satu konsesi. Kita concede our rights. Kita concede our rights terhadap syarat-syarat kontrak berhubung dengan VOP apabila mengeluarkan perkeliling SPP 328 untuk menambah bilangan bahan-bahan binaan dan dilaksanakan melalui satu perjanjian tambahan yang perlu ditandatangani oleh kontraktor. Maksudnya kalau nak menikmati kemudahan VOP ni, you kena tanda tangan. Maka dengan itu, hujahan kontraktor bahawa tindakan majikan mengeluarkan SPP 328 bukan satu bukti yang menunjukkan
satu tindakan yang tidak berhati perut. Sebenarnya nak membantu, bukan tidak berhati perut. Meskipun tempoh pembinaan tinggal lagi 1 tahun, namun alah dapati konduktor telah menggantungkan kemajuan kerjanya di tapak bina, maka tindakan majikan menuntut kedua-dua belah pihak, kedua-dua jaminan bond tersebut bukanlah boleh disifatkan sebagai satu tindakan yang tidak berhati perut. Merujuk kepada dakwaan kontraktor bahawa perjanjian tambahan yang telah disediakan oleh majikan didapati tidak konsisten dengan SPP 3008, Mahkamah menolak dakwaan tersebut. Mahkamah mendapati antara lain perjanjian tambahan itu menyatakan, ini sebenarnya bukan perjanjian tambahan tuan-tuan, Mutual Termination Agreement, menyatakan bahawa sekiranya kontraktor tidak mengembalikan lukisan-lukisan kontrak dan juga perkara-perkara dokumen-dokumen lain yang diminta oleh kerajaan, maka kita akan menuntut keseluruhan bond pelaksanaan. Tetapi sekiranya dia mengemukakan lukisan-lukisan kontrak kembali kepada pihak kerajaan, kita hanya menuntut 50%. Seterusnya, kontraktor hanya akan dibayar biaya kerja yang telah dilaksanakan setakat mana dibuktikan, mana work done kita still bayar sehingga penamatan bersama. Kontrak tersebut hanya boleh ditamatkan setelah kontraktor bersetuju dengan terma-terma kontrak dalam perjanjian tersebut. Kita boleh negosiasi. Dalam kes ni, lot of negotiation was happening. Tapi the court say, penamatan hanya berlaku apabila kedua-dua belah pihak menandatangani Mutual Termination Agreement. Mahkamah mendapati syarat-syarat dalam perjanjian tersebut adalah sejajar dengan SPP 3008. Tambah lagi, terma-terma yang menyatakan itu adalah perlu bagi membiayai sebahagian daripada kos untuk menyiapkan bagi kerja projek jalan. Maka setelah mengambil kira terma-terma dalam perjanjian tambahan dan juga tempoh masa yang munasabah diberikan kepada kontraktor untuk menandatangani perjanjian tambahan, maka mahkamah mendapati tiada tindakan yang tidak berhati perut oleh pihak JKR. Berhubung dengan dakwaan kontraktor bahawa tindakan majikan menyenarah hitamkannya adalah satu tindakan yang tidak berhati perut, mahkamah mendapati ia tidak ada kaitan dengan tindakan menuntut jaminan bond. Ketika itu kalau kita terminate memang kita blacklist lah. Tindakan menuntut jaminan bond lebih merupakan satu tindakan di bawah kontrak setelah kontrak ditamatkan. Setelah kontrak say, kalau I terminate, I claim to performance bond. Tindakan menyerah hitamkan lebih merupakan satu tindakan pentadbiran yang dibuat bagi semua kontraktor yang telah ditamatkan, sama ada mutual termination atau sebaliknya. Mahkamah juga telah merujuk pada Seksyen 291A Akta Prosiding Kerajaan 1956 dan Seksyen 54D Specific Relief Act, di mana tidak membenarkan apa-apa perintah injunksi dikeluarkan bagi menghalang pelaksanaan tanggungjawab awam kerajaan Malaysia. Jadi dalam kes ni, apa yang berlaku, kita telah dibenarkan menuntut performance bond dan juga advance payment bond. Tapi apa yang kita belajar from this case, tuan-tuan, VOP to be effective, dia kena sign perjanjian tambahan. And it is a contractual issue. Maksudnya dia terhad dan tertaluk pada special provision yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan juga MTA tu, Mutual Termination Agreement yang telah disediakan oleh pihak JKR bersama dengan PU KKR, Mahkamah Tinggi memutuskan adalah sejajar dan tidaklah satu tindakan yang berhati perut. Ya. Jadi maksudnya kalau saya cadangkan, kalau ada MTA, kontraktor nak buat mutual termination, berdasarkan Circular Treasury, hendaklah dirujuk pada jawatan kuasa CCP. Okay, seterusnya, saya akan agensi yang boleh dihubungi untuk perkeliling PK24 tadi, kita boleh rujuk pada bahagian perolehan kerajaan, Kementerian Kewangan. Berhubung dengan perkiraan VOP, kita boleh rujuk pada cawangan kontrak dan kubahan. Kami di sini insyaAllah akan cuba membantu pihak tuan-tuan. Untuk makluman Datuk KP dan juga rakan-rakan timbalan Datuk Timbalan KP yang lain dan juga rakan-rakan yang lain, pihak IMF akan mengadakan satu webinar pada semua agensi kerajaan lah, di mana pihak JKR iaitu CKB turut terlibat. Jadi kita buat ni lebih dululah. Sebelum kita war-warkan kepada agensi lain, elok kita buat kat JKR. That's why kita buat sekarang dan Alhamdulillah sekarang ni telah direstui dan diluluskan oleh Datuk KPKR. Saya telah habis saya punya presentation. Sekarang saya buka untuk sesi soal jawab. Ada beberapa, mungkin Datuk KP ada apa-apa, Datuk KP nak ni?
Cuma tu yang tambah saya ucapkan terima kasih kepada Sri Amran. Yang pertama, pentinglah yang dapat menyiapkan everything dalam masa singkat. Dan pada pagi ini dapat berkongsi dengan semua staf kita. Dengar? Dengar tu. Next yang perlu diberi perhatian adalah perjanjian tambahan ataupun SA tu kan? Seperti Ya. So kalau boleh tolong pesu dengan pihak KPUU sebab mungkin. Sedangkan mana-mana yang belum sign kontrak tu kalau boleh saya nak elakkan juga SA kalau situ banyak kerja. Ya, betul. Kita keluar, so make sure sebelum kita sign kontrak, kita tanya dululah Menkom. Kan, ini dibuat selepas ni kan. Ya. Termasuk kalau kita tak setuju, kita kena ceritalah kasihnya. Dan kalau boleh kita nak masukkan sekali dalam kontrak utama. Dan yang mana-mana yang perlukan SA tu, ini yang paling penting. Apa saya nak disegerakan supaya membolehkan pihak kontraktor untuk submit dia claims this VOP. Kalau tidak, no point kita ada keliling tapi kontraktor masih lagi menunggu. So saya minta kerjasama ke semua SOP di bawah ini tolong peka tentang keperluan ini. Dan pastikan mana-mana yang belum lagi ada SA, tolong uruskan sebab mungkin tangan oleh kedua pihak bagi memudahkan bayaran dibuat kepada pihak kontraktor. But this is something kita buat semula. Mana-mana yang tak yakin, tak pasti, tolong hubungi tolong off. Tolong hubungi pihak CKB. Jangan buat ni kan kalau tak pasti sebab apa kan. Tolong hubungi pihak CKB. Okey, sebelum kita bukalah kepada daripada pegawai kita yang lain. Ini adalah banyak saya tengok kat chat tu banyak yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum PK CKUB. Waalaikumsalam. Zul here from Perak. Kita boleh bincangkan Perak dah tu. Tuan. You are welcome. I will send the invitation letter for you. Okay, first thing, saya tengok circular yang PK 2.4 ni, ada satu item di bawah MPA. Cuma nak confirm, under the clause out MPA ni, adakah dia applicable juga untuk projek yang di bawah list cartel? As far as we are concerned, even cartel yang kontraktor pun kita akan masukkan sign dengan special provision ni. MTA maksudnya kontraktor cartel ni boleh juga sign kita punya special provision for BOP. Setelah dia sign special provision for BOP, dia tak boleh buat kerja juga, only then we go for MTA. Tapi kena masuk jawatan kuasa CCP lah, tuan. Okay, take note. Terima kasih. Soalan lain ke? Silakan. Assalamualaikum Encik Amran, Zabidi daripada. Waalaikumsalam. Just nak tanya, berdasarkan daripada circular ni, kita cuma consider untuk projek konvensional saja. Tidak melibatkan reka dan bina ke? Kalau reka dan bina, is it masih terpakai 50% saja yang layak untuk claim ataupun boleh 100% ke macam mana? Dia memang tak merangkumi reka dan bina, hanya konvensional buat masa ni. Dia tak ada on reka dan bina. Okay. Because masalah reka dan bina ni, kalau kita recall masa kita buat penilaian tu, kuantiti tu kita tak dapat tentukan pada awalnya kan. That's the biggest challenge lah. So Treasury memang dia tak nak consider on design build. At this stage lah. Alright, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Anizan CKE. Nak tanya, adakah pengiraan VOP ni tertakluk juga kepada kerja-kerja undi yang menggunakan kadar harga, jadual kadar harga? Tak tertakluk Puan. Puan dah balik susah-susah Puan Tak, sorry, tak tertakluk Puan. Tak tertakluk so dia orang tak dapat lah. Dia kena redha je lah. Tu dia orang lah yang bising banyak ni.
Masa tu dia ada kontrak kerja pasal masalah siasat sebuah harga ni tiada ada klausul untuk BOP. Tapi I don't know up to Datuk KP kalau kita nak buat second round of appeal for sebuah harga phone ni. Tapi kalau kita buat second round of appeal semua sebuah harga nak. Bukan saja civil contractor pun nak saya rasa. Ni bukan kerja sebuah harga, ni kerja undi yang menggunakan jadual kadar harga. Same lah. So I think kalau mengarahkan CKA nak, you have to discuss further with top management lah. Masa ni memang tak terpakai. Okey, terima kasih. Kalau saya boleh tambah lah kan, kita kena ingat kalau government nak kata for all, for everything, implikasi tu banyak. Yang 4 kali pun saya rasa tak sepenuhnya. So bagi saya asal kerja hanya untuk membantu sedikit meringankan beban yang ditanggung oleh pihak kontraktor. So mungkin itu sebab alasan yang mana hanya kontrak biasa saja yang dibenarkan di BOP. Mereka dibenar belum lagi tak ada. Yang sebut harga ni saya rasa pun tak ada kan, Imran? Tak ada kan? Tak ada tu. Tak ada. So tak apa, kita tengok macam mana. Kalau ada desakan dan sebagainya, mungkin kita boleh consider untuk kita bawa balik kepada pihak MY. Ya, gini Datuk. Semasa saya balik. Tak berat saya cakap sikit Okey, semasa nak meluluskan jadual kadar harga untuk mekanikal hari itu, satu soalan ditanya oleh pihak dosen kepada saya. Dia kata, jika berlaku perubahan harga atau kenaikan harga ni mendadak, so adakah ini boleh pakai? So MOF yang jawab masa tu, come back to MOF. Jawab. Itu je. So saya rasa perkara ni tak boleh kok rujuk balik kepada MOF. Pasal soalan Datin Nik Hazin Nurslini yang jawab. Dia kata, come back to MOF. Dia kata, no problem. Kita lulus ni. Katakan harga semasa. Nak tanya, yang untuk documentation tu, tender document memang ada yang ke JKF sama untuk yang 50, 10 kan? Betul. Yang dokumen kontrak. Memang anggaran lagi kot Anggaran lagi tengah, waktu tuntutan tu dia buat baru tengah dalam proses. Sekarang ni mungkin dah siap dah kot. But dia awal tahun hari tu. Alright. Ni webinar lain kot tadi tu Salah bilik. Sikit. Saya sambung lagi. So, saya minta lah dengan Datuk KP, kita angkatlah kot ke MOF untuk jadual kadar harga juga supaya pakai BOP ni. Berpandu kepada soalan daripada dosen kepada saya. Dan nanti Nik Roslini sendiri yang jawab masa tu. Come back to MOF kata, jika berlaku kenaikan harga mendadak. Tak ada masalah lah tu, tapi you have to be mindful lah. Last month dia nak lulus JKS kita pun, kita yang bangunan tu pasal MOF pada asalnya tak nak lah. Tapi masa Datuk KP telah arahkan kita rayu sekali lagi. Pada mula-mulanya Datuk phone I kata dia boleh reduce lagi tahap beran dia punya JKS. Kata reduce berapa persen lah tu, dia kata nak 6%. Lama-lama kita nego, akhirnya dia ambil yang 2020 tu jadi JKS 2021. Maksudnya dia bagi pandangan MOF tu, dia kata JKS, JKR ni dah nilai tinggi. Jadi kalau kita nak bawa ke top management MOF, kita kena yakinkan kita punya ni memang tinggi. Pasal I explain tu dah, memang tinggi. Pasal kerja-kerja runcit, kerja-kerja kecil. Tak sama dengan harga kontrak tender ni, takkan sama saya cakap. Tapi kalau kita nak buat, kita kena be mindful of that argument because persepsi daripada MOF, kita punya JKS ni memang dah tinggi, dah bagus dah. Itu je masalah kita. Masih tu. Itulah bagi saya tak apa. Let the first round ni get through first. So yang lain tu kita tunggu dan lihat, dan sekali banyak kesempatan mungkin kita belum cuba. Sebab ingat, kita proses senang tapi problemnya komitmen oleh pihak kerajaan. Kalau everything dah senang pergi kepada BOP, saya rasa tak ada projek baru. Kekal dengan projek lama. Itu tak apa. Bagilah peluang ini berjalan dulu dan kita tengok macam mana. Dan saya percaya dan yakin perkara ini telah dibincangkan di pihak MOF sebelum ini. Sebab data itu hanya jenis saja yang mereka luluskan. This is the most important yang perlu diberi peluang. So I think okay dah dulu. Saya rasa boleh juga tengok, tapi kita tengok dulu macam mana, how it goes, how the thing goes. Dan kalau ada keperluan, kita submit semula lah kepada pihak MOF. Sebab kalau tidak kan sama macam kata sebelum sama lah. Sebab apa, kita punya harga dah tinggi dan sebagainya kan. Kalau tanya kontraktor semua dia nak.
Kan saya kalau saya tak silap ada disebut setelah itu kalau boleh kenakan sehingga 30%. Saya kata kalau begitu government nak kemajukan juga sebab terlalu tinggi harganya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Tuan Pengarah Kanan. Saya daripada Tuan Rumah Mesti Saidin dan juga Selangor. Saya ada satu pertanyaan berkenaan dengan maksimum kuantiti bagi projek yang sedang berjalan yang mana ada melibatkan VO bagi kerja-kerja besi lah. Bagaimana kita nak meminda amount maksimum kuantiti tersebut lah. Sedangkan bila pengiraan baki bayaran untuk keseluruhan VOP yang tertakluk, kita mengambil kira VO dalam pengiraan tadilah. Tetapi maksimum kuantiti itu bagaimana kita nak adjust. Dalam pengiraan setiap bulan tu kita memang kira setakat maksimum sahaja. Tapi untuk kerja VO bagaimana kita pindah. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Let's start from zero lah. Kata circular tadi kita start from Januari lah. Katalah dalam Januari sampai bulan Jun ni VO dah laksanakan untuk kerja-kerja besi lah contoh. You can take that into account your maximum quantity. Ya, you can take that into account maximum quantity. And then sekiranya ada VO selepas itu, kata bulan Julai, bulan 9, bulan 8 semula itu, you have to forecast after that the best as you can together, and you have to sit with the contractor lah. Yeah. Other than that, risk has been taken lah by contractor and the government lah, basically. Tapi yang prior to that, VO tu you can masuklah dalam you punya sebahagian daripada perkiraan quantity maksimum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Saya Fandi daripada cawangan elektrik. Ada satu soalan ni Tuan. Yang ini berkenaan dengan recovery factor. Seperti mana Tuan bagi tahu tadi tu dalam SK KPKR akan dinyatakanlah faktor tersebut untuk kegunaan kerja-kerja MNE. Jadi soalan sayanya kalau kita tengok dulu perkeliling dulu dikeluarkan bersama dengan faktor tersebut lah, iaitu MOF yang keluarkan. Jadi sekarang ni tidak dikeluarkan tetapi dikeluarkan di bawah surat arahan Datuk KPKR. Jadi kalau jabatan lain nak menggunakan faktor tersebut macam mana Tuan? Dia kena buat sendiri ke ataupun macam mana dia boleh apply? Salam saya Tuan, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya betul apa yang cakap tadi betul. Dalam MOF kita dah bincang MOF yang kata tak apalah JKR lah yang buat recovery factor tersebut. Jadi of course kita buat recovery factor ni kita tak buat sewenang-wenangnya. Kita kena rujuk balik DOSEM. Dalam DOSEM telah menetapkan recovery factor. So in other words, kalaulah agensi lain nak guna, dia ada dua pilihan. Sama ada dia boleh rujuk DOSEM ataupun berdasarkan PK 2.4 tu dia boleh rujuk JKR iaitu CKUB lah. So basically kalau SKPKR tu sebenarnya berdasarkan recovery factor yang telah ditetapkan oleh DOSEM sendiri sebenarnya. Terima kasih. Ada soalan dalam chat ni, kalau saya boleh rujuk Datuk KPKR. Ada soalan ni. Kalau SST dikeluarkan selepas penguatkuasaan PK 2.4, adakah boleh dimasukkan provision VOP jika mendapat persetujuan kontraktor ataupun perjanjian tahaman masih perlu dibuat? Bagi saya mudah aja. Kalau kontraktor willing to sign dalam dokumen kontrak, semasa nak tanda tangan dokumen kontrak, masukkan aja special provision tersebut. Tapi kita kena alert dia lah. Kita kena alert dalam dokumen tender dulu tak ada. Kita akan masuk setuju tak? Kalau disetujui, masukkan dan sign terus. Don't have to do perjanjian tambahan. Yang keduanya, adakah terdapat percanggahan provision VOP dan klausa VOP yang telah dimasukkan? Tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan. Malah enabling clause. Enabling clause untuk clause tadi. Untuk VOP tadi. Tidak ada percanggahan. Terima kasih. Tak ada. Assalamualaikum Tuan Pengurusi. Saya Syukur daripada pasukan projek Selangor.
nak tanya sikit, nak confirm untuk BOP ni bermaksud kalau yang untuk projek yang sedang berjalan, kita akan kira balik bermula daripada Januari. Walaupun kita sign SA tu sekarang lah. So kita kira balik daripada Januari, Februari semula lah. Betul. Daripada Januari. Satu lagi kalau macam tu, kita kira balik, dia ada plus minus balik lah nanti. Kita akan buat sekali lah untuk bermula daripada Januari hingga ke tarikh sekarang lah. Pasal apa yang diandaikan berdasarkan kita punya kajian daripada Jabatan Siaran Khas, dia bahan-bahan binaan yang kita ambil kira ni akan plus saja sebenarnya from Januari sampai sekarang lah, akan plus saja. Itu yang sebenarnya kita ambil beberapa item kan. Ya. Kerana kita ambil banyak item lain akan ada plus saja. Ada soalan lain ke? Selamat pagi Tuan. Saya NG, JKR Kedah. Cik Amran, berbalik kepada soalan Puan Emma tadi, Cik Amran kata kalau katakan ada VO, kita boleh-bolehnya kita fokus. Tapi katakan saya dah sign dah SA untuk projek berjalan this year, tapi VO tu in 2022. Tiba-tiba ada nak pakai besi VO apalah untuk 2022. So dia dah burst quantity maksimum saya. So adakah yang tu masih lagi tertaruh pada VOP atau saya kena sign SA line pula? Atau macam mana Tuan? Okay. NG masih di Kedah NG ya? Ya Tuan. Okay, I think answer is the same lah. Answer macam dulu juga jawapannya, tak adalah beza. Of course, for the VO yang dah buat sebelum kita sign SA ni, we are going to include the quantities. Tapi katalah VO happen next year, which nobody could have foreseen. Based on the special provision, maksimum takat itu je. Melainkan that VO mengubah skop kerja. Will include supplementary agreement. Then it's a different argument. Because berdasarkan special provision, dia kata hanya boleh dipindah sekiranya ada perubahan skop kerja. Other than that, katalah VO untuk melengkapkan skop asal, we have to get the maximum quantity that we can, and that both parties allow lah. Both parties agree. Itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Salimatan daripada JKR Daerah Timur Pulau Pinang. Tuan, saya nak tanya, untuk dalam tempoh, contohlah tempoh tahun ni lah kan, until 31 Disember 2021, saya diminta untuk buat PDA, anggaran jabatan semua, dan kena award the contract this year juga. So, harga untuk buat PDA tu, boleh saya ambil harga latest tak? Contohlah kita ambil satu item besi lah kan, kita boleh ambil harga market tak yang sekarang ni untuk buat anggaran jabatan? Of course, you have to take the market price now lah. You have to take the market price. Anggaran means kalau kita baca so many cases anggaran mean we have to focus, you know. You have to focus. Not just present price sebenarnya. You have to focus. Unless you want to give a caveat in your PDA. Tapi usually our PDA kita kata hanya terpakai untuk how many months kan. So you have to focus until completion of the works. So that's I think you should take that into account lah. Terima kasih. Soalan. Yes. Zabidi again. Cuma saya nak reconfirm balik berkenaan dengan dasar yang dah ditetapkan. Kalau berdasarkan daripada kuat kuasa kita punya perkeliling ni 1 Januari 2021 sampai 31 Disember 2021 lah. Tapi di bawah bagi projek yang dalam pembinaan ni kita boleh melangkaui 31 Disember 2021 hingga tamat kontrak. Maksudnya bagi projek-projek yang sedang berjalan sekarang ni, kalau kita tarikh tamat daripada 2022 pun, maksudnya VOP kita tu kita akan kira sampai habis
kontrak kita 2022 ke Cik Amran? Betul. Okey. Maknanya yang masuk yang treasury circular tu bagi kontrak yang sedang berjalan dan kontrak yang SST atau dibuat sehingga 31 Disember akan berjalanlah VOP sehingga penyiapan projek. Betul jawapan tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Amran, saya nak bertanya berkenaan dengan perkara VO lah. Based on the contract, original contract, kita based on the kita jadual tu based on the index asas kan. So kalau VO ni kita mengambil kira harga semasa. Contohnya bulan ni. So mestilah harga ni tak sama dengan harga dalam contract rate. So adakah pengiraan VO ni boleh disekalikan dalam kita punya pengiraan? Dia prinsip on pengiraan VOP ni, selagi mana kerja laksanakan VO atau sebaliknya pada bulan tersebut boleh diambil kira dengan syarat kadar harga untuk VO tersebut adalah berdasarkan kadar harga kontrak ataupun purata kontrak lah. Tapi kalau harga yang disetujui, agreed price ataupun fair market price, walaupun VO dilaksanakan pada bulan tersebut, you cannot take that into account. Jadi selagi mana VO dibuat pada bulan tersebut dan VO itu menggunakan contract price atau diasaskan daripada contract price, you can use and take into account in your calculation for VOP. Terima kasih. Ada soalan sini daripada Encik Ahmad Tarmizi. Adakah VOP terpakai untuk lamsam? Terpakai ya? Untuk lamsam pun terpakai juga. Tuan Amran. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ada soalan ya? Apa yang tadi tu? Encik nak tanya. Imran, tertekan pula halfway. Ini saya saya bercakap tapi tak tu. Dia betul. Ini apa secara kas 3 DOSM tu ada item yang turun kan, dia punya indeks tu dan juga faktor pelarasan tu kurang daripada 1.8 pun ada, 0.9 pun ada. So kita check dekat luar, dekat market, dekat kontraktor, tak ada yang turun harganya daripada last year. Itu yang ceritanya tu. So boleh buat apa tak untuk ni item-item ni? Nak layu ke, nak apa ke dengan DOSM ke? Ada caranya? Itu yang saya bagi case law tadi tu. Saya sengaja bagi case law Tidal Marine versus JKR tadi. The court say VOP is a contractual issue, nothing to do with pasaran. That's what I'm trying to tell everybody. Because masa CIDB buat kenyataan media, dia kata kerajaan hendaklah introduce VOP. Saya pun masa Datuk Razwan tu call I, Datuk, maknanya CIDB tak peka apakah masuk VOP. VOP ni is a contractual issue bergantung pada DOSM punya perangkaan. Kalau naik, naiklah dia. Kalau turun, kena turunlah dia because it's a contractual issue. So maksudnya kalau you are saying like that, the DOSM said A, but what's happening in the pasaran is B, then as far as a contract goes, we have to follow DOSM. That's the reason why I put that case tadi tu. Because it's a contractual issue. It's not a pasaran issue actually. Okay, so sebelum kontraktor nak sign tu dia kena baca dululah. Lebih kurang gitu. For projek sedia ada dia kena baca dulu kalau dia nak. Tapi for projek baru dia tak ada pilihan. Kita kena masuk dah special provision tersebut. Okay, right. Thank you. Assalamualaikum Tuan Amran. Saya Yusran JKR Seremban. Waalaikumsalam. Cuma nak tanya, untuk maksimum kuantiti yang kita nak catatkan tu, biasanya kalau kerja-kerja lamsam ni, kita akan minta kontraktor propose dia punya kuantiti lah. Okay? So adakah kita sebagai JKR perlu verify kuantiti tersebut? You should do now, if I may suggest lah, zaman dulu kita buat SPP 38, kontraktor akan propose kuantiti pada kita. I think kita pun ada package dulu. Kita ada package kuantiti besi kan, kita ada certain package lah.
But kalau dia propose kat you, you have to ask him macam mana dia justify the quantity lah for our reinforcement bar tu for lump sum. Okay. Dia kena tunjuk perkiraan lah. Yes, if you are satisfied, then you can agree to put that as a maximum quantity lah. Baik. Tapi I think CQB pernah buat program, we can share with you nanti lah. We have to search back the program ni. Kita can share link dengan you nanti. Okay, noted. Terima kasih. Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan Sri Amran. Waalaikumsalam. Boleh bertanya soalan ya? Kalau mengikut slide nombor 7, kerja-kerja pembasuaian, membaiki semua tu tak layak untuk pembukaan BOP ni lah. Tapi kalau jika dilihat PK 2.4 yang pasal BOP yang baru ni, ada clause menyatakan jika kerja-kerja sambungan yang menyerupai bangunan lengkap melebihi 50% dari jumlah nilai kembali, maka dia tertakluk juga dengan BOP ni. So apa pandangan tuan ya? Thank you. Memang benda yang sama yang berlaku pada SPP 38 ataupun sebelum tu pun sama lah. Kalau the new work is more dominant or 50% more than the renovation work, then you can apply for VOP. Tapi dalam slide tadi kata kalau kerja tu ubah suai saja, ubah suai saja, perombohan, you can apply. Yang macam ni tanya tu yang berdasarkan PK 24 tu, kita ada new works dan kita ada ubah suai. Dan new works tu melebihi nilai dia, 50% higher dan ubah kerja ubah suai. Dan macam dulu juga, dan previous dulu pun, dia masih tertaluk. Tapi setelah kita cakap tadi, kalau kerja perubahan dan ubah suai sahaja yang dia tak tertaluk. Terima kasih. Tak ada soalan lagi ya? Cik Amran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Amran, kalau kontraktor tak sign SA tak ada masalah lah. Tapi untuk, ada tak kita nak bagi tempoh kontraktor nak sign SA tu? Ke sampai, sebab dia SST keluar dalam tempoh sebelum 31 Disember ni. Tapi kadang-kadang kontraktor ni biasalah dia nak fikir kan, sebab dia memang tahu dia boleh buat. Untuk projek-projek yang lama ni kita tahu siaran khas tu dia akan satu masa nanti dia akan turun. So memang dia akan, kemungkinan dia akan ada decrease lah kalau untuk projek-projek yang lama. Kalau kontraktor yang prolong tak nak sign SA ni, Cik Amran ada limit time ke ataupun kita, macam mana Cik Amran? Good question. Because some contractor dia ada wait and see lah. Dia tengok overall tu baru dia sign kan. For projek yang sedang berjalan. Tapi based on PK 2.4, dia kata dia beri tempoh sehingga 31st December for them to sign. Tapi kalau kita secara administratif, because benda ni masa kita buat circular tu kita don't want to offend the treasury circular lah kan. Tapi in that sense kalau kita nak, kalau dengan izin lah Datuk KP beri peluang pada kami, masa kami buat SA tu kami berdasarkan PK 2.4, kita boleh bagi dia sebulan ke Datuk? Tapi kalau bagi saya biar je sampai 31st December. Because macam yang cakap tadi, kontraktor ni dia akan tengok dulu trend before dia sign. Macam mana Datuk? I do agree what PK said lah, because some contractor kalau dia smart, they keep on monitor the siaran khas until 30th of December, then he will decide whether he want to sign or not to sign. Correct Tuan, mengarah. Betul. Saya pun setuju. Benda ni bagi saya, the honest is on them. Kalau mereka berminat, mereka sign awal. Kalau mereka masa lagi nak menunggu dan lihat, dia ada masa sampai 31 Disember 2021. Tapi benda-benda siapa tak sign, tak dapatlah benefit apa ni itu sekarang ni sekiranya ada kenakan. Betul. Begitu kan? Kita nak paksa tak boleh kan? We can't force them. Kita percaya. Kalau ada, say it's open sampai 31 Disember. We can't force them sebenarnya.
Kecuali kontrak baru. Kontrak baru memang kena enforce kan, kontrak baru. Kontrak baru masukkan Datuk. As per Ya. tradisi sekolah. Kontrak baru kita masukkan. Yes. Tapi SST yang dah keluar, tapi dah kontrak belum sempat sign, we have to ask lah. Tapi yang SST nak keluar selepas ni, terus kita masukkan. Kena masukkan, betul. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Amran. Farah daripada JPS. Nak tanya Cik Amran, tadi sebenarnya dah ada soalan berkenaan period coverage untuk projek baru. Macam Cik Amran explain tadi, untuk projek baru pengiraan VOP dia pun akan melangkaui sehingga 31 Disember 2021 sehinggalah projek siap. Tapi kalau baca dalam sekela PK 2.4 ni, projek baru di mana surat setuju terima dikeluar pada atau selepas tarikh perkeliling ini berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2021 sahaja. Kurang faham sikit dengan maksud dalam sekela ni, as if macam pengiraan VOP bagi projek-projek baru ni limited until 31 Disember sahaja. Terima kasih. Kalau kita baca perenggan 3.11 dengan 3.12 of the PK, saya baca 3.11. Projek masih dalam pembinaan pada selepas 1 Januari dan perjanjian tambahan hendaklah disempurnakan sebelum 31 Disember. Pengiraan perubahan kerja bagi projek yang masih dalam pembinaan dibenarkan untuk melangkaui 31 Disember sehingga tamat kontrak. Dan projek baru di mana SST dikeluarkan selepas atau pada atau selepas tarikh perkeliling ini berlaku sehingga 31 Disember sahaja. Kita baca bersama, maksudnya kata SST itu katalah 31 Disember. Kalau you kata VOP kita hanya kira sampai 31 Disember, then there's no point having VOP. Tambah lagi dalam kita punya special provision, kita tidak menghadkan tempoh masa. So kita baca bersama dengan special provision dengan PK 2.4 ni, sehingga tamat kontrak. Maksudnya kalau 31 Disember tu SST keluar, dia akan pakai VOP tu sehingga tamat projek. Terima kasih. Saya tak tahu rupanya JPS pun masuk sekali. Tak maaf tadi. Datuk Tumara, untuk maklumkan ada juga kita punya tetamu daripada MF juga menyertai webinar kita ini. Terima kasih Datuk. Artinya saya rasa kalau nak tanya soalan, banyak soalan kan. So saya cadangkan ada soalan tambahan, kalau ada lagi boleh dirujuk terus kepada pihak CQB. Artinya saya rasa ramai yang akan engage dengan komiti lain. So boleh tak saya cadangkan sesi kita pada pagi ini setakat ini saja? Boleh tu. Okay, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua, especially Cik Amran yang berkongsi dia menyelidiki on VOP pada pagi ini. So seperti yang saya sebut tadi, sekejap ada apa-apa lagi persoalan, ketidakfahaman dan sebagainya, boleh dirujuk terus kepada pihak CQB. This VOP is something yang special kepada pihak kontraktor yang yang sedang menjalankan projek dalam keadaan pandemik COVID-19. I think we should guide them also. Walaupun tadi saya kata terserah kepada kontraktor, I think we should advise them proper. Saya tak nak timbul masalah. And especially mengelurkan mereka. Kan? Sehingga projek yang telah sign SST, kita kena bertanya mereka. Projek yang belum sign SST itu is compulsory nak masukkan this special provision for VOP. Yang mana yang pertama tadi, kita bagi peluang kepada mereka sehingga 31 Disember 2021. And also this provision will last sampai projek ini siap. Dan hanya kepada projek-projek yang SST dikeluarkan bermula pada 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021. Buat setakat ini. Okay, with that, sekali lagi saya ucap terima kasih. Dan saya tulis dengan kami kepada wassalamualaikum. Dia nak justifikasi tu. Justifikasi. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Cik Amran. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan PK SR. Terima kasih.
Terima kasih Syahran. Terima kasih. Assalamualaikum. Lama orang buat. Lepas 3007. 304 yang ini 39. 3936. 900 jam lah dalam tempoh sebulan. Sebelum tu apa? Bulan 6 tu berapa? Bulan 6 sebelum ni. Bulan 6 3042, Mei 2392, April 2179, 128, 1576, 976, 320. Okey, pertambahan ini disebabkan kita ada tambah machinery. So, workers dekat site tambah lah. Pertambahan tu masih mengikut SOP yang dibenarkan ke? Maksudnya 50% yang dibenarkan.